ونستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertamanya saya hormati sahabat-sahabat daripada IIS, Mahdi Sistem, dan juga sahabat kita daripada Al-Fikrah, CEO Al-Fikrah yang dikenali dengan nama Mustaqil, dan yang hadir. Baik, program hari ini insyaAllah kita nak bukanlah nak buat bengkel sangat, tapi lebih kepada nak menunjukkan kepada yang hadir, jadi yang mendengar tak nampak lah rekaman audio, untuk menunjuk kepada yang hadir bagaimana sesebuah hadis itu dikaji. Jadi sebelum kita pergi kepada bagaimana nak mengkaji, maka saya rasa step yang lebih utama ialah kita mula dengan bagaimana hadis itu dikaji. Cuba timbul persoalan sekarang, dikaji oleh siapa? Adakah bagaimana hadis dikaji oleh saya ataupun Mustaqil ataupun siapa-siapa? Jadi saya cuba sedaya upaya untuk menunjukkan bagaimana hadis dikaji oleh pengkaji hadis dulu dan sekarang secara sekaliguslah insya-Allah. Dan kita akan tengok step by step, dan buku yang ditayangkan oleh Mustaqil ialah buku Taqribut Tahdhib, iaitu buku asas yang kita nak guna pada hari ini. Kita akan cerita pasal buku ni insya-Allah. Cuma pertama sekali ialah tujuan kita buat program ni ialah untuk kita bagi istilah ni menampakkan kepada yang hadir cubaan, satu percubaan. Kalau tak tahu percubaan ni tak berhasil, kita akan cuba lagi lah. Itu maksud dia. So kita kena sentiasa mencuba, sebab kita tak boleh bergantung kepada keajaiban. So kita mesti bergantung pada try demi try. So harapannya ialah yang hadir pada hari ini, pertama objektif kita ialah untuk menampakkan bagaimana cara untuk melihat kajian yang telah berlaku, iaitu khusus kepada bagaimana hadis itu dinilai sebagai sahih ataupun dhaif ataupun sebagainya, sebagaimana dia berlaku. Bukan orang kata apa, bukan kita datang hari ini nak tunjukkan bagaimana nak shortcut cari hukum hadis. Itu semua orang boleh buat saya, sebab di zaman sekarang ni search engine ni banyak, banyak seekers yang boleh mencari, yang boleh mencari. Jadi kita rasa tak boleh ajar kot, sebab ramai orang dah terror sekarang ni dengan segala kemudahan internet, software semua. So kita tak payah ajar benda tu. Kita cuma nak tunjukkan seboleh mungkin lah, insyaAllah. Saya ada dibantu oleh saudara saya Mustaqil, bagaimana hadis tu telah dikaji. Telah dikaji. Saya tak kenal rambut dia, tak kenal. Ustaz Salizal, alhamdulillah, terima kasih. Baik, yang kedua ialah kita juga nak, pada program ni ialah objektif kita untuk menunjukkan bagaimana susah payahnya pengkaji hadis dulu dan sekarang. Susah maksudnya, saya nak tunjukkan betapa susahnya untuk menilai hadis. Sebab kalau kita tunjukkan betapa susahnya, kita akan pertamanya nampak benda tu bernilai, dan tak pandang dengan pandangan yang remeh. Dan kedua, kita susah ni bukan maksud mustahil. Susah ni ialah kita mencari jalan mencapai tahap tu, mencari jalan ke arah tu. So bila diberitahu susah, maknanya kita akan menjadikan diri kita ni mencari keperluan dan persediaan. Kalau kita beritahu senang, semua orang akan buat tanpa persediaan. Itu maksud saya. Jadi sebab tu kita datang ini bukan nak tunjuk bagaimana nak search hadis dalam internet. Itu kepakaran semua orang, saya rasa. Kepakaran maksudnya dia boleh buat. Sekarang kita nak tengok bagaimana hadis itu dikaji. Dan objektif yang ketiga ialah untuk melihat bagaimana juga teks hadis itu dinilai dari segi hukum hakam. Dia ada satu kertas, semua dapat. Umi dapat Umi? Yang kertas, yang edaran dapat? Edaran, kalau boleh tolong bagi. Ada. Yang tu sebagai kita serta sekejap lagi lah. Jadi sekarang ni saya akan pilih beberapa hadis
daripada Sunan Tirmizi. Siapa yang ada Sunan Tirmizi ataupun boleh search dalam komputer atau iPad sebagainya, buka Tirmizi tu. Saya ambil hadis yang pertama ni ialah hadis dalam bab bab ni ialah bab solat. Bab solat, memanjangkan berdiri ketika solat. Hadis kalau ikut nombor mungkin tak sama lah, sebab cetakan berbeza. Saya rujuk cetakan bahasa Arab, cetakan edisi semakan Dr. Bashar Awad Ma'ruf, nombor 387. So mungkin dia lari sikit-sikit lah, 3888, 389, 3, dia lari sikit-sikit lah. Yang penting hadis ni saya ambil daripada Sunan Tirmizi. Dan kenapa saya ambil daripada Tirmizi? Disebabkan dia di antara buku yang menjelaskan kepada kita dengan agak terperinci dibandingkan dengan buku-buku lain. Mana sekarang ni kita faham bahawa imam-imam hadis ni, kutub sittah ni, pemilik ataupun penyusun kutub sittah ataupun imam-imam guru mereka dan sebagainya, memang mereka ada buku yang banyak ataupun mereka membuat buku. Bila kita nak ambil Bukhari atau Muslim sebagainya, kita mungkin ada masalah, dia tak jelaskan sampai habis ataupun dia tak jelaskan banyak. So di antara buku yang menjelaskan bagaimana dia berlaku ialah Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi. Menjelaskan maksudnya ialah dia tulis beberapa ulasan selepas hadis. Sebab tu saya ambil. Dan juga sebabnya ialah bagi saya sama saja kita ambil mana-mana imam di zaman Tirmizi, sebab mereka ni imam hadis. Dan juga dengan cara kita melihat Tirmizi ni, kita akan melihat bagaimana imam lain juga mengkaji hadis. Sebab kebanyakan metod kajian mereka sama. Perbezaannya hanya pada aspek-aspek tertentu. Dan juga antara sebabnya saya pilih Tirmizi ialah kerana ramai orang tak nampak Tirmizi sebagai imam yang terkenal dan hebat. Tak nampak ada setaraf dengan imam-imam lain. Macam merendahkan dia sikit lah. Saya tak disedari lah. Macam kata Tirmizi ni biasa, dia ada buat silap banyak, dia itu dan ini semua. Sampai ke tahap ada orang menulis artikel atau buku, dia tulis riwayat Tirmizi dan dia stop kat situ. Dia tak nak ambil ulasan yang Tirmizi buat. Kita buat Tirmizi di antara imam hadis yang banyak buat ulasan terhadap hadis yang dia riwayatkan. Jadi kenapa kita tak nak ambil? Ada satu pertanyaan. Kemudian ada yang lebih pada tu, dia tulis riwayat Tirmizi titik, mana dia ambil pandangan muhadis moden lain ataupun muhadis lepas Tirmizi yang sudah pasti lebih bawah standard dia daripada Tirmizi, berbanding Tirmizi lah maksudnya. Dia utamakan imam-imam ni. Dia utamakan. Sebagai contoh lah, kalau saya beri contoh lah, saya cari hadis dalam Tirmizi, kemudian saya beritahu riwayat Tirmizi nombor sekian-sekian, bab sekian-sekian. Tirmizi ada ulas lagi, hadis ini sahih contoh. So kita tak ambil, kita pergi ambil pandangan ulama lain. Contohnya ulama kurun ke-7 berkata Imam An-Nawawi contohnya hadis ini sahih. Atau ulama kurun ke-8 berkata Az-Zahabi hadis ini sahih. Atau Ibnu Hajar kurun ke-9 hadis ini sahih. Atau zaman moden Ahmad Syakir kata sahih. Jadi kenapa kita boleh skip penilaian Imam Tirmizi? Sebahagian peminat ilmu hadis boleh skip penilaian Imam Tirmizi, tak nak ambil penilaian orang lain. Sebahagiannya adalah kerana merasakan Imam Tirmizi ni tak tahap yang tinggi nak cek hadis. So itu tujuan saya buat Imam Tirmizi sebagai contoh. Dan juga satu lagi sebab saya ambil Tirmizi ialah ni di antara kitab hadis yang banyak saya belajar lah, dengan sahabat-sahabat, dengan kawan, dengan guru-guru, dan saya mengajar juga di masjid-masjid dan surau. Jadi orang kata apa, hadis-hadis ni saya banyak buat kajian. Walaupun taklah kajian, tahap kajian, tapi banyak buat homework, study tentang hadis-hadis dia. So dia lebih dekat. Dan baru ni kita alhamdulillah hadir satu majlis bacaan hadis bersanad di kuis. Kuis ada buat inisiatif yang baik. Dia buat bacaan dalam masa 8 hari, khatam semua Tirmizi, lebih kurang 4,300 hadis. Dia baca dari 8 pagi hingga 6 petang. Dan akan datang, ni saya beritahu saya siap, kuis juga akan buat bulan 11 bacaan Sunan Nasa'i lengkap 8 hari.
So pandai-pandailah kita cari ruang untuk hadir, sebab faedah dia banyak. Setengah orang kata apa faedah datang 8 hari baca hadis-hadis laju, kemudian balik macam tu saja. Dia memanglah kalau orang pergi tidur memang tak ada faedah lah, kan. Orang yang pergi, yang dengar, yang catat, yang dapat banyak faedah, dan syekh yang hadir juga bagi banyak ulasan. Walaupun kita tak faham, tapi boleh dijelaskan oleh orang yang hadir. So mana ada banyak faedah dia. So ini Imam Tirmizi kenapa kita ambil. Dan untuk masuk pada hadis yang pertama saya pilih ni, okey, saya akan buat begini. Saya akan tunjukkan bagaimana dalam hadis ni ada dua bahagian. Kita semua tahu ada sanad dan ada matan. Itu sanad adalah rantaian periwayat yang disebut oleh imam tersebut. Kalau Bukhari dia sebutlah haddatsana Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair, ada sebutlah sampai Rasulullah. Dalam semua hadis yang disebut bersanad itu, maka hadis terbagi pada dua lah, sanad, rantaian periwayat ini, dan juga teks hadis. Jadi untuk maklumat semua, kitab-kitab hadis yang terdahulu yang utama memang ada dua aspek ni. Ada sanad, ada matan. Kemudian baru datang buku yang tak ada sanad untuk memudahkan. Contohnya ialah buku Hadis 40 Imam An-Nawawi. Dia tahu bahawa hadis-hadis tu semua bersanad daripada penulis buku asal, penyusun. Tapi dia masukkan tanpa sanad. Kita dah sebut dulu dalam program dulu, iaitu kenapa? Kerana dia nak memudahkan dihafal. Maka dia start hadis pertama, dia kata An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Dia terus bagi pada sini, potong kat sini, kan? Sahabat, okay, sahabat Nabi. Jadi buku-buku yang potong sanad sampai tinggal sahabat tu, itu kita panggil buku ringkas, buku sumber yang kedua. Sumber utama adalah sumber yang ada sanad lengkap. Contoh buku lain lagi seperti kita baca Bulughul Maram, Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani, buku hadis-hadis hukum. Ada orang tulis dalam satu majalah, diriwayatkan oleh ataupun dikeluarkan oleh Ibnu Hajar. So ini salah. Dia kena sebut disebutkan, sebab tak ada sanad lengkap. Kalau kita sebut setakat ini je, dia hanya boleh kita kata disebutkan. Kalau penuh, diriwayatkan. Dalam bahasa Arab dia ada dua, diriwayatkan dan dikeluarkan. Akhrajahu Tirmizi. Direkodkan. Direkodkan pun salah satu terjemahan pada dua ayat juga. Sama. Dia mesti ada sanad lengkap. Tapi kalau disebut, disusun, disebutkan, Arab yang membezakan. Sebab tu dia guna perkataan, dia kata wa dzakarahu Ibnu Hajar fi kitabi kata, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar. Tapi Tirmizi akhrajahu wa rawahu Tirmizi. Rawaha tu diriwayatkan oleh siapa? Yang ada sanad lengkap. Okey. So kitab-kitab yang asal dia ada sanad lengkap. Jadi apa seorang pekerja hadis kena buat? Dia kena kaji sanad dan matan. So hari ini insya-Allah apa yang saya akan buat dengan saudara saya Mustaqil ialah kita akan tengok sanad hadis tu yang kita pilih, beberapa hadis hari ini, dan kita akan keluarkan nama-nama tu, dan kita akan lihat dalam sebuah buku. Buku ni, buku Taqribut Tahdhib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggal 85 Hijrah. Di antara buku yang dianggap kamus periwayat yang padat dan lengkap. Yang padat lah, yang padat, ringkas, padat, yang menarik. Ini adalah versi scan ni, yang diambil pada satu cetakan disemak oleh Syekh Abdul Ashbar, kalau betul saya sebutlah, Al-Pakistani, daripada orang Pakistan, dan disemak oleh diberi penolak oleh Dr. Bakar Buzair rahimahullah. Baik, apa kepentingan buku ni? Kenapa kita guna buku ni? Buku ni adalah permulaan yang ringkas dan padat untuk kita mencari siapakah periwayat yang ada dalam sanad-sanad hadis. Ibnu Hajar mengumpulkan, boleh saya katakan, semua nama periwayat yang dalam kutub sittah, kitab-kitab yang utama, dan plus rawi lain lagi yang ada dalam kitab lain. Jadi ini antara buku yang amat menarik. Kalau kita boleh tengok mukadimah dia, tengok mukadimah dia, mukadimah Ibnu Hajar, mukadimah Musannif. Bawah lagi kita tengok apakah buku yang digunakan. Dia ada buat simbol, dipanggil ringkasnya. Okey, bawah lagi ada tak? Okey, sini. Okey, sini kita tengok dia sebutkan.
Okey, bila dia tulis nama periwayat, dia akan letak simbol di mana periwayat ni ada. Ini memang tahap gaban lah. Ya. Sebab memang tiada gila lah. Di zaman tak ada software, tak ada komputer, tak ada apa ni, dia boleh tentukan, ini berdasarkan pengajian dia lah, kitab yang lama dan juga guru-guru dia boleh tentukan, okey, periwayat ni duduk dekat kitab mana. Contoh nama-nama yang saya sebut ni dalam Tirmizi, so dia dekat rekodkan, ada dalam Tirmizi nama-nama. Kita tengok contoh, dia ringkaskan. Bukhari dia ringkas kha. Okey, kalau Bukhari secara ta'liq, hadis yang tak ada sanad lengkap, kha ta. Kalau Bukhari dalam buku adab mufrad, ba kha. So ini semua adalah simbol-simbol masa kitab Sahih Bukhari, kitab adab mufrad, kitab khalq af'al ibad, kitab juzuk qiraah, kitab raf'ul yadain. Ini semua kitab Bukhari yang berlainan. Semuanya diletakkan. Dia letakkan apa? Riwayat tu lah. Mana Muslim, kalau dalam muqaddimah dia letak mim qaf. Kalau Muslim biasa mim. Okey, Abu Dawud dal. Kalau Abu Dawud kitab lain, kitab marasil, mim dal. Mim tu marasil lah, dal. Kitab Fadl Ansar, kitab Nasir, kitab Fadl, kitab ni semua kitab Abu Dawud. Semua ada dal kat hujung. Kha dal, qaf dal, kaf dal. Okey, dia buat tu. Yang ni fa lah, tafarrud. Okey, kemudian Tirmizi ta, maksudnya ni lah, Sunnah atau penjabat Tirmizi. Kalau nak Syama'il, ta mim. So dia buat benda ni, saya nak sebutkan inilah buku-buku. Kalau periwayat tu ada dalam buku ni, dia akan mention. Itu paling penting. So ini satu kamus padat ringkas yang amat menarik. Ni semua kitab ni. Dan Ibnu Majah pelik sikit, dia buat qaf. Semua ada orang heran kenapa qaf. Ini kena besar lah sebab dia Al-Qazwini, dia guna qaf. So sekarang ni macam-macam lah. Okay. So kita tengok satu contoh. Yang pertama, Ahmad bin Ibrahim. Bila letak yang pertama sekali. Okay. Ahmad bin Ibrahim ada berapa orang Ahmad bin Ibrahim? Mana ini masalah besar kita akan jumpa. Kita ingat mudah nak cari kan. Mana sekarang ni nama rawi yang popular zaman Arab tu memang banyak lah. Contohnya Muhammad bin Abdullah. Ramai. Ahmad bin Ibrahim pun ramai. Taklah ramai sangat, tapi Muhammad bin Abdurrahman bin apa? Ramai sangat. Dia tengok apa Ibn Hajar buat. Ini sebagai contoh. Kita belum cari lagi nama ni. Kita akan cari on the spot. Saya tak berlatih ni sebelum dengan Mustaqil ni. Saya tak berlatih. Ini on the spot. Dia baik continuous shooting. Super spontan. Kan magician ya, continuous shooting kan. Itu tipu juga tu. Okey. So sekarang ni kita tengok contoh lah, nak tengok macam mana kitab ni secara ringkas, menarik tak menarik. Dia buat harful alif zikru man ismuhu Ahmad. Dia mulakan dengan huruf alif, tapi dia mula dengan nama Ahmad lah sebab nama ni apa ni mulia. Okey. Dia berkata Ahmad bin Ibrahim bin Khalid Al-Mausili, Abu Ali Nazil Baghdad, Saduq min al-Ashirah, mata sanata 36. Ini semua adalah ringkasan yang kita hanya akan faham kalau kita baca intro dia. Intro tadi. Dia ceritakan. Dia letak maklumat apa? Nama sampai ke hujung. Gelaran, kat mana duduk, okey tak okey, diterima ke, okey ke, tinggi ke, rendah. Dia bagi 12 tahap. So ini tahap ni saya rasa yang keempat. Dia dah bagi 1, 2, 3, 4 martabat. Tahap martabat. Kemudian ini pula yang ke-10, tabaqat, zaman bila hidup. Dia dah bagi 12 juga. Dan di hujung ni bila dia meninggal. Okey, ini pun ada orang silap juga sebab dia baca tak tambah 100, 200. Ini cara dia buat. Kan. So sekarang ni dia buat nama semua tu. Itu saya nak beritahu awal-awal ni bahawa ada orang di kalangan orang Arab dan bukan Arab yang hafal semua ni sampai habis. So mana bila kita cakap Ahmad bin Ibrahim, dia cakap yang mana tu? Ahmad Ibrahim bin Ali itu. Ni. Mak dia bagi. So kita tak hafal lah, kita tengok pun dah terkejut dah. Itu ini antara tujuan kita punya program. Nak membina rasa rendah diri dulu dan hormat dulu. Ini Ibn Hajar kurun ke 9. Apatah lagi Tirmizi kurun ke 3. Itu maksud tahap kita dengan ni geng-geng ni. Okey. So di sini dia bagi ni dal faqah. Ini lah ni. Di mana hadis tu ada, di mana riwayat ni ada dalam dal Abu Daud. Faqah oleh faqah ni. Sudah. Kena buka boleh. Itu tujuan kita. Itu objektif ni kan. Itu menunjukkan bahawa susah kita. Ni pun kita kena balik. Ni kaf nu apa ke benda kaf nu ni? Kan. Kaf nu ni saya rasa Nasai dalam kitab dia Musnad Malik. Nasai. Sunnah tu Nasai, kaf tu Musnad Malik. Faqah saya tak ingat. Faqah ni Ibnu Majah rasa. Ibnu Majah. Fa tak tahu. Tafsir Ibnu Majah, tafsir. Ada ustaz ni. Kan. So, ni Muslim.
Ini lebih senang sikit lah. Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ya. Ini sin. Nasai. Ini Nasai juga tapi nun. Itu pening kan? Kun. Kita baca kun fayakun. Ya. Tak nak kena guna kun. Jadilah Ahmad. So ini tak ada. So, kun jadilah Ahmad. Ya. Dan ini menarik artinya. Ahmad bin Ibrahim bin Fil dengan nama haiwan yang dikenali. Fil itu kan gajah. Tengok. Macam nak gelak lah. Dia nak bagi nama Fil tu. Dia kata ya. Dia tahu lah kita akan terkejut. Fil, gajah. Ada ya. Dengan nama gajah yang dikenali tu. Dia kata, ya betul. So dia macam cakap dengan kita. Bawah ni pula dia bagi. Okey, dia bagi ni. Tengok. Okey. An-nukri bi dhammin nun. Dia tolong bagi tahu pula macam mana nak bariskan. Benda yang dia rasa kita memang tak tahu. Al-nukri ke nakri ke nukuri ke apa? Nuk bi dhammin nun. Dia bagi tahu. Kan? Dan apa ni cara nak baca dia? Ini yang penting. Ini juga penting. Ini adalah kedudukan dia. Ini sifatun hafiz. Masya-Allah. Sifatun hafiz martabat kedua. Maksudnya martabat yang tinggi. Ya. Asyirah apa? Zaman bila dia hidup. Asyirah ni kalau kita tengok mukadimah dia zaman Ahmad bin Hanbal. Tabaqah 10. Meninggal bila? Ini menarik. Meninggal bila? 46. Tahun berapa? 46. Kalau dia meninggal tu 46, dia ni di kalangan sahabat lah. Betul tak? Sebab zaman sahabat daripada 11 Hijrah sampai lebih kurang 80 Hijrah, sahabatlah meninggal 110 Hijrah. Abu Tufail. So apa cerita? Kata Tabaqah Asyirah sama Ahmad bin Hanbal. Ahmad meninggal 241. Semasa dia meninggal 46, tapi duduk zaman Ahmad bin Hanbal. So inilah cara dia tulis. Yang kita kena faham. Bila dia kata tabaqah tu 9 ke bawah, tambah 200 kat depan. So 246. Ini cara nak baca kitab ni. Tapi kalau tabaqah tu tabaqah 1 sampai berapa? 1 sampai 6, dia kata 1 dan 2 tak payah tambah 100 dan 200, nombor je. Kemudian kalau 3 sampai 8 kena tambah 100 kat depan. Dia ada cara dia. Dia dah baca. So kita jangan anggap sama lah. Macam ni dia kata tabaqah 11 meninggal 89. So 289. Itu maksudnya. So ini bawah sikit sebab tu Nasai. Dia punya rawi Nasai. So sekarang ni kitab ni kita akan guna. Kita akan tak payah cek lah kehebatan Ibnu Hajar. Kita cuma cek kemampuan kita untuk cari rawi jumpa tak. So step yang pertama, kita nak cari kaji hadis ni. Kalau kita betul-betul dicampakkan kepada satu sanad, satu rantaian periwayat, apa kita nak buat? So cadangan kita ialah cari, kenal pasti siapa nama dalam sanad tersebut. Ini dah step pertama. Okay, step pertama ialah kita ada sanad. Ni sanad ni dalam Tirmizi. Saya ambil hadis nombor 387 ke 378. 387 ikut cetakan Dr. Bashar Awad Arab. So ada jumpa tak? Nombor apa? Kalau kita ikut terjemahan apa saya tak tahu. Kalau ada kita boleh bantu. Hadis ni disebut oleh Tirmizi. Okey, kita nak tengok sanad dulu. Mana kita tak nak tengok kajian ringkas. Kita nak buat sendiri. Semampu kita lah. So step pertama yang disebut oleh ulama ialah kita kena kenal pasti siapakah mereka dalam sanad tersebut. Kenapa? Kerana kalau sanad ini bermasalah, maka dia ada masalah pada hasil hujung nanti. Hadis itu sahih ke, dhaif ke, apa ke, dia bergantung besar pada sanad ni. Dan memang inilah antara dia panggil asas utama kajian setiap hadis di zaman awal, iaitu sanad. Sama ada sanad dikaji secara lisan pada zaman tu, dia dengar sanad, dia boleh detect, ataupun ditulis, dia akan cek, maka dia akan kaji sanad. Sanad ni apa? Nama-nama periwayat. Okey. Jadi Tirmizi kata, haddatsana Ibnu Abi Umar. Saya dah keluarkan nama. Ni nama dia. Saya keluarkan 3 nama. Sebenarnya ada 4 dalam ni. Tu saya tak keluarkan. Ada 5 lah saya tak keluarkan. Saya keluarkan semua sebab Jabir adalah sahabat. So tak payah kita cek. Tapi kita akan cari ada tak dalam ni. Kemudian Rasulullah. So tak payah cek hadis. Kita nak cek 3 orang.
Sebab 3 orang ni berkemungkinan 3-3 ni okey, ataupun 3-3 tak okey, ataupun 2 okey, seorang tak okey, dan sebagainya, macam-macam boleh jadi. Kan? Sebab kita tak tahu. Kita nak check. Imam-imam macam Bukhari, Muslim semua tu, dia dengar nama dia dah tahu dah dia ni okey tak okey. Sebab dia dah kaji full time berpuluh tahun. Kita memang masalah. Kita dengar nama, kita tak tahu. Kita tahu nama tu, tapi kita tak tahu siapa dia, di mana dia, apa cerita dia. Contoh Sufyan bin Uyainah, mungkin semua orang pernah dengar. Oh, ma'ruf dia. Sudah dikenali, tapi apa cerita dia, bila dia dan sebagainya, okey. So first step ialah kita nak minta tolong sahabat kita Mustaqil dengan tekunnya. Dia akan mencari 1, 2 dan 3. Okey? Sudah cari? 3 yang first. Yang first. Yang first tak jumpa? First. Allahu Akbar. Okey, sekejap Okey. So untuk yang Ibn Abi Umar, Okey. kita ambil bab menusiba ila Abi au Jaddi. Cantik. Ini bab dia. Ini bab-bab cantik. Okey, Mustaqil boleh terangkan bab-bab ni cantik. Bab yang orang-orang yang disebahkan kepada ayahnya atau atuknya atau ibunya atau pakciknya atau sekitar itu. Dia dah siap buat bab yang pelik-pelik ni. Saya rasa bab hujung bab wanita kan, dan nisa kat hujung tu. Jadi macam-macam ada dalam ni. Okey, kita cuba klik situ. Sini. Allah. Tak silent lah. Kita start pada Mustaqil untuk mencari. Okey. Sebab dia yang Al-Kuna ni, sebab yang nisbah ila Abi semua yang Ibn bint. So Ibn Abi Umar. So sini harful alif maksudnya Ibn selepas tu. Abu Jar, Abi Ubay bin Ka'ab misalnya. Kemudian sebab Ibn Abi tu pun bapa kan. So tak nak check Ibn Abi Umar. So kita check pada harful ain. Cari. Cari ain. Harful alif untuk yang Ibn A. Sebab ini huruf ain. Kita cari huruf ain dulu lah. Ini semua Ibnu Hajar buat di zaman tu Al-Furra. Dahsyat lah. Al-Furra. Kira sikit lagi. Ini cari dalam macam senang lah. Cari dalam kertas macam mana. Koyak buku. Kan? Al-Fushi. So ni kita abaikan teknologi kecuali ni lah. Harful ain. Harful Okey. ain pun kena scroll lagi lah sampai jumpa. Okey, jap. Ibn Abi Umar. Kalau dia sebut Ibnu Abis Al-Kufi, dia dah sebut dulu. Dia kata taqaddama nombor sekian. So dia dah sebut lah. Taqaddama, telah pun disebut. Maknanya dalam ni dia sebut nama penuh dan nama gelaran. Itu bantuan daripada kita. Kita tengok ada Umar lah. So nombor tu yang sebelah sini lah, sebelah kanan sekali. Ni. Itu kita check ke atas lagi lah, 3,000. Okey, atas lagi. Ada lagi. Sekarang ni nombor kat sini ialah nombor ni lah 8,000 ni. 2,000 sampai Ibn Abi Umar. Kita cari Umar tengok. Jumpa tak ni? Susah ni. Cari ni. Kita confirm sekarang semua nama dalam kutub Sittah atau Tirmizi ada dalam ni. Sekarang nama ni. Siapa jumpa? Ibn Abi Ablah. So siapa ada kitab ni boleh download, boleh guna, kita semua-semua cari. Yang ni alhamdulillah kita ada PDF. Ibn Ajlan. Sikit lagi. Ibn Abi Adi. Sad, Ta, Syad. Fa. Sikit lagi. Ada tak? Ya. Alhamdulillah. Kita jumpa Ain, Ibn Abi Umar. Ibn Ammar, Abi Ammar, Ibn Umar, Ibn Abi Umar. Okey. Alhamdulillah. Sebab tu setengah orang dia rasa macam senang tapi susah. Tapi yang ni bila jumpa dia rasa senang balik. Ni payah. So kita kena sentiasa tekalkan kita punya relax dulu ya. Jangan rasa best sangat. So Mustaqil dia dah cuak sikit sebab dia tak jumpa kat mana nak cari. Sebab Tirmizi tak salah. Dia sebut mengikut apa dia suka. Itu hak dia. Sebab di kalangan murid dia dan guru dia semua tahu Ibn Abi Umar settle nama sekian Muhammad bin Hayya semua. So ni kita tak tahu kita siapa ni. So kita alhamdulillah Ibn Hajar tolong kita. Ibn Abi Umar tengok pada Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Okey, nombor ni. So kita terpaksa pergi balik nombor ni 6431. Sebab dia kenapa? Sebab dia Muhammad. Sebab dia Muhammad. Dia dekat mim. Harful mim. Kita cari ain. Alif tak jumpa. Alif pun tak jumpa juga. Kan? Ke mana ya? 6431. Okey. Kita nak tengok apa kata
Sebab ni kita nak tengok sekarang ni, pertama siapa dia, apa kedudukan dia dan sebagainya. Ini buku ringkas, saya ulang banyak kali, ini buku ringkas yang masalah untuk kita cari. Apatah lagi buku tebal seperti buku Tahzibul Kamal Al-Kamal dan kitab-kitab lain berjilid-jilid. Okey, ini Ibnu Hajar cuba ringkaskan. Kita akan tengok apa dia kata. 6 6431. sikit ya. Ni baru nama bengkel tu. Bengkel melihat kajian. Patut nama program kita. Kita melihat kajian Ibnu Hajar sekarang. Kan. Sebab itu kita dapat Ibnu Hajar, alhamdulillah. So ini kita, dan saya minta maaf juga lah sebab Ustaz Anwar dengan Ustaz Hafizah tak dapat hadir. Mereka memang nak hadir. Okey, so kita buat program hari ni, kita teruskan juga. Muhammad bin Yahya 6431, atas sikit. Sikit lagi. Okey. Inilah dia. Kan? Inilah dia orang ni. Kan? Betapa susah kita nak cari nama dia. Dan memang setakat yang kita jumpa selalu disebut Ibnu Abi Umar macam ni je. Kerana kita hadis yang utama. Kadang-kadang disebut Al-Adani. Boleh nampak sikit clue. Kadang-kadang lah sebut Al-Adani. Tapi sekarang ni sebut Ibnu Umar. Okey, kita kata Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani Nazilu Makkah. Maksudnya dia berhijrah dan duduk di Makkah. Okey. Dia bukan orang Makkah itu maksud dia. So dia beritahu maklumat dan semua ni penting. Ini semua ringkas ni. Dan dikatakan bahawa Abu Umar adalah gelaran kepada Yahya. Maksudnya sekarang ni dia digelar Ibnu Abi Umar. Okey, dalam tu ialah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. So dalam maklumat yang atas, Abi Umar adalah datuk. So dia dinisbahkan kepada datuk dia. Tadi dah cakap tadi. Dah cakap. Sebab tadi. Lu sebut dah jadi kan? Sini cakap. Sini tak sebut, tak perlu. Yang tadi sebut kan? Maksud maklumat tadi kita kena gabungkan tu kan? Kemudian ada juga yang kata, ada khilaf lah, khilaf. Ada juga yang kata Yahya tu ialah Abi Umar. Sebab tu dia katakan Ibnu Abi Umar. So sekarang ada dua khilaf. Ataupun ada dua pandangan, ada khilaf. Soduk ni kalau kita tengok martabat yang 12, Ibnu Hajar ada buat 12 kedudukan rawi. Nombor 1 sahabat. So sahabat top, tak ada bincang dah, dia ni okey tak okey. Martabat ialah kedudukan rawi diterima atau tidak, okey ke tak okey. Okey. Dan yang kedua dia ada tabaqat 12, iaitu zaman. Okey. Dalam 12 tabaqat, dalam 12 martabat tu, 12 kedudukan tu, atas ni adalah sahabat. Yang kedua ialah yang digandakan pujian. Ni dia cakap, dia sendiri buat lah. Contoh dia kata dia Hafiz Siqah, Imam Hafiz. Kadang-kadang dia buat 5 gelaran. Lebih lah. Contoh kita akan jumpa kejap lagi lah. Kita silap beritahu kan. So kita akan jumpa lebih pada 2. So sekarang ni dia sebut soduk. Soduk ni martabat yang keempat. Okey, dia ada sahabat, dia ada gelaran double, gelaran 1, dan dia ada soduk. So soduk ni lah bawah sikit pada siqah. Soduk bawah sikit, tapi kira tinggi lah. Terus 1, 2, 3, 4 daripada 12 ke tinggi. Yang mula masalah ni nombor 6 dan 7. So maknanya sekarang ni kita boleh kata 1 sampai 6 okey, 1 sampai 5 okey. Kita kena tunjuk juga lah martabat. Kita buka balik. Kita paksa lah, kita go through. Sebab kita jangan anggap semua orang tahu semua benda. So kita uraikan insya-Allah. Okey. Apa kata Ibnu Hajar ni ialah intro kitab ni. Ibnu Hajar kata apa? Fa amal maratibu fa awwaluha as-sahabah. Okey, ini pertama sahabat. So sahabat top, tak bincang lah. Agamanya diterima, hafazannya pun diterima. Itu maksudnya. Okey, yang kedua man ukida madhuhu. Digandakan, dikuatkan, diteguhkan pujiannya, seperti sama ada dengan af'al, seperti awsaqin nas, yang paling awsaq ni yang paling siqah di kalangan manusia, ataupun afdalun nas. Okey, menggunakan af'al, maksudnya tafdil, ataupun takrir sifah, seperti siqah. Sebab tu kita jangan anggap dia salah tulis kan. Dia siqah tu betul lah kan, bukan salah cetak lah. Ataupun makna siqah hafiz, maksudnya jadi diulang perkataan siqah. Jadi diulang perkataan lain. Okey, tapi makna sama, siqatul hafiz. Okey. Yang ketiga, 1 man ufrida bisifatin. 1 je gelaran. Siqah, mutqin, thabt, adl. Okey, ini 1. Maksud 3 ni memang top lah. Memang diterima, amat hebat,
riwayat top kelasnya. Yang bawah yang keempat dan bawah yang kelima dia turun sikit. Inilah soduk. Tadi kan soduk ataupun la ba'sa bihi ataupun laisa bihi ba's. Maksud kalau Ibnu Hajar kata kalau aku menggunakan lafaz sebegini, ini tahap yang keempat. Dan yang kelima bawah sikit, dia akan tambah huraian. Contoh soduk sayyi'ul hifz. Soduk kurang sikit hafazan dia. Soduk yahim, dia silap, terlupa. Ataupun lahu awham yukhti. Sebenarnya soduk yukhti, soduk lahu awham, soduk taqayyala bi akhra, soduk. So dia ada huraian. Ini adalah tahap yang kelima. So dia tak sama dengan keempat. Yang keenam ni digunakan perkataan maqbul. Tapi maqbul bukan maksud kita terjemah diterima, settle. Tak. Yang atas pun diterima juga, yang bawah pun diterima juga. Takkan sama ke? Tak. Dia guna istilah maqbul ni dia ada mana? Dia naik lah. Dia berubah Maqbul tu kalau ada penyokong, kalau tidak dia dhaif. Ni diuraikan. So dalam kitab dia tak tulis ni. Dalam kitab tulis maqbul titik. Tapi dalam ni kata maqbul maksud dia ialah kalau ada penyokong. Kalau tidak dia layyinul hadis, layyinul hadis dhaif. Okey. Yang ke-6, yang ke-7 dia panggil riwayat mastur, bukan mustar. Mastur. Itu pendekar. Ini mastur, maksudnya majhul hal, bawah sikit. Bawah lagi dhaif, bawah lagi majhul sahaja. Mana? Ni majhul sahaja. Majhul ni tengok kalau kita tak hati-hati, majhul bawah lagi daripada majhul hal. Tengah-tengah dia dhaif. Ini satu ukuran yang dia dah kaji mengikut pandangan dia. So kalau kita nak tengok kajian orang lain, kita tengok pandangan orang lain lah. Ini kajian Ibnu Hajar. Yang bawah ni ialah seperti matruk. Ni dah teruk lah. Dah dhaif teruk, dituduh penipu, bawah lagi 11. Dan ke-12 memang penipu atau pencipta hadis palsu. So dia cerita dah 12. Tabaqah pula. Tabaqah bawah ni zaman. Zaman. Okey, mula dengan sahabat juga. Sahabat maksudnya di zaman sahabat. Okey. Mereka duduk zaman sahabat, okey settle. Yang kedua kibar tabi'in. Yang bertemu sahabat dan belajar dengan sahabat tabi'in besar ni. Okey, nampak? Tabaqah yang kedua, ketiga, kena bawah lagi. Kemudian sampai ketiga tadi sampai ke-6. Okey, dah settle sampai ke-6. Okey. 7 dia start dengan Imam Malik. Ni atba' tabi'in. Maksudnya dia bagi contoh ni, contoh seperti Malik dan Sauri. Sauri adalah siapa? Sufyan. Okey. Yang ke-8 tabaqah pertengahan seperti Ibnu Uyainah ni. Ya, kita tengok. Okey. Dan ini Ibnu Ulayyah. Dan macam Ibnu Alaih. Okey. Okey, hujung-hujung bawah Bukhari, kemudian Tirmizi kat sini. 12. Tirmizi mana? 12. Okey. Tirmizi. Okey. Dan juga okey, bawah lagi. Mana saya kata ni? Dia kata apa? Okey. Dia sebut tarikh wafat kat sini dia kata. Kalau daripada ula dan saniyah, maksud kalau daripada tabaqat yang 1 dan 2, dia kata sebelum 100 Hijrah. Ini lah ni. Ini yang saya kata bagaimana nak baca tarikh kematian ulama cara Ibnu Hajar. Kalau dia kata dalam tabaqah yang ke 3 sampai 8 tambah 100. Dan kalau 9 ke bawah tambah 200. Ini cerita dia. Okey, kita kembali kepada Muhammad bin Yahya Ibnu Abi Umar. 6 nampak 64. Oh dah guna surat cerita. Okey. 900 lebih. Okey, nampak? Ya. Ini dah pergi ke belakang ni. Nampak 300. Pencarian kembali bermula. Muhammad bin Yahya dia kat belakang, besar. Dia kat belakang. InsyaAllah laju sikit. Laju scroll down. Okey, insyaAllah. Kita perlu nak cari dalam bilik yang aircon, nak cari seorang periwayat. Di zaman dulu dengan kertas tak canggih semua, dengan tulisan pun masing-masing tulis tangan. Bayangkanlah okay. Pening kita nak pening habis semua ni. Kalau pening tu boleh jam mata. Relax dulu. Yahya sikit lagi. Atas. Muhammad bin Yahya 6431. Okey. Cerita dia kita nak tengok di sini. Kita dah confirm nama dia Muhammad bin Yahya
Sikit gelaran ni Ibnu Abi Omar. Okey. Itu dia. Okey. Dia kata di sini saduq. Okey, so kita nak ambil kata-kata. Mana dia? Saduq, kita nak ambil saduq. Sebab ni penilaian terhadap kedudukan periwayat. So kita letak sini saduq. Okey. Kita buat ni lah. 6, 4, 3, 1. Okey. Boleh kita nak tengok yang kedua. Itu kita ringkas habis tu. Kita laju habis lah. Tu pun susah kan. Okey, kita akan pergi Sufyan bin Uyainah dalam huruf sin. Okey. Mustaqil dia dah bawa homework, dia dah tahu. Kalau kita tak bawa homework, kita kena cari huruf sin. Sebab nama dia Sufyan bin Uyainah. Kena tengok bin apa. Dan ni semua bin alif, bin alif, bin alif, alif semua kena pergi ke bawah lagi sampai ain. Speed lah. Speed kan. Itu dia teknologi. Tu. Dia memang panjang sebab dia terkenal dan dia hebat. Kebiasaannya Ibnu Hajar akan panjangkan tempat-tempat yang tertentu. Okey, memang dia terkenal lah. Okey, ini dah dia. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Al-Hilali Abu Muhammad Al-Kufi. So dia orang Kufah. Nama penuh dia, nama datuk dia, gelaran dia Al-Makki. Kenapa? Sebab dia pergi Mekah lepas tu. Okey. Dia asal Kufah, kemudian dia duduk kat Mekah. Thiqatun hafizun faqihun imamun hujjatun. Nah, ambil 5 dia bagi. Tadi dia cakap yang digandakan ataupun yang diteguhkan pujian, dia just bagi 2 je kan. Ini 5 dia bagi. Thiqatun hafizun faqihun imamun hujjatun. Allahu akbar. Habis ya. Ini memang dah syarat tulis tu. Tapi dia ada sambungnya, sambung tu kena jaga. Okey, apa? Thiqatun hafizun faqihun imamun hujjatun illa kecuali. Ini cara Ibnu Hajar nak menyebutkan kalau ada kritikan terhadap orang tersebut. Kalau ada kritikan daripada siapa, tak tahu. Kita tengok buku yang digunakan oleh dia lah, Tahzibul Kamal semua tu, okey. Tapi dia nak ringkaskan, dia kata illa annahu taghayyara hifdhuhu bi akhirah. Apa maksud ni? Kecuali dia kata semua dia okey, kecuali ada orang kritik apa? Hafazannya taghayyar, berubah bi akhirah, di hujung hayat dia. Maksud di hujung hayat dia. Dia tak beritahu lah hujung tu bila kan. Bi akhirih. Bi akhirah. Bi akhirah. Ada orang kata bi akhirih, tapi yang selalu disebut bi akhirah. Ini kalau bi akhirih mungkin Ibnu Hajar bi akhirih lah. Dalam tak salah dalam cetakan lain bi akhirah. Allah alam. So kalau baca ikut ni bi akhirih sama juga, bi akhirah, bi akhirih sama. Kalau bi akhirah dia ta kalau ada titik lah. Ta bulat. Kalau bi akhirih macam ni lah. Okey. Yang saya ingat bi akhirah. Okey, ini bi akhirih wa ada lagi masalah. So dia ada masalah 2. Satu, taghayyara hifzuhu bi akhirih. Yang kedua, rubbama dallasa. Maksud apa? Mungkin dia ada tadlis. Sudah tadlis pula apa benda? So mana membaca ringkas dia pun susah nak faham. Kan? Dallasa dia masuk bab tadlis. Maksudnya sekarang ni di antara benda yang boleh menjatuhkan seorang periwayat ialah dia buat tadlis, iaitu dia menyembunyikan keaiban dalam sanad yang dia sampaikan. Itu ringkas saya beritahu. Maksudnya kalau saya nak baca dekat Mustaqil sanad, zaman tu lah saya baca hadis, Mustaqil ni terror. So saya kena fikir macam mana saya nak cover sanad yang bermasalah ni. Kan? Contoh Mustaqil, dia akan tahu kalau saya sebut haddatsani apa ni, kalau kita contoh ni bukan dhaif lah, ni contoh lah. Haddatsani, saya kata kalau saya sebut Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, dia tahu. So saya akan cover, saya nak pergi haddatsani Ibnu Abi Umar ataupun haddatsani Al-Adani. So saya dah cover. Semoga dia tak nampak keaiban. Bukan tipu ni. Tadlis dengan tipu jauh. Ada orang kata akhul kadhib, saudara kepada tipu. Tapi dia bukan tipu lah. Kalau muhaddis tu tipu, habis jatuh lah. Kalau tadlis ni tipu, out lah dia ni. Tapi dia imam. So dia tadlis ni ialah dia menyembunyikan keaiban dalam sanad di atas tujuan yang pelbagai. Mungkin cara sebut, mungkin cara apa zaman tu, mungkin style. Macam kita zaman sekarang memang tak boleh nak kiaskan, tapi contoh zaman sekarang saya sebut dalam sebuah hadis. So ni macam hadis mana? Tapi memang style orang zaman sekarang ni tu.
Dalam sebuah hadis ada menyebut bahawa sikit-sikit ada orang yang okey sikit dalam sebuah hadis sahih. Tapi kita tanya siapa kata sahih? Dia sebut dalam sebuah hadis yang sahih. Siapa cakap sahih? Saya. Ini masalah. Ini masalah. Ini kenapa pula kau cakap sahih? Susah. Okey, dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Bukhari, ni okey sikitlah. Okey, tapi kitab mana Bukhari? Takut-takut dia cover pula. Dia riwayat Bukhari, kitab lain. Kita ada 4-5 kitab tadi. Dia cover hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab. Ada? Dia cakap betul kitab apa? Adab mufrad. So kena tengok dulu. So ini cara tadlis, bukan nak tipu bukan tipu. Contoh macam Ibn Abi Umar, dia try untuk susahkan orang kenal lah. Tirmizi tak buat macam tu lah, saya contoh je lah. Tapi ini popular, nama popular sangat. Macam A'mash, popular sangat A'mash. Nama dia orang tak tahu. Nama dia Sulaiman bin Mihran, dia orang tak tahu. So saya beritahu, hari ini riwayat A'mash. Orang kata, okey pula. Tapi hadasnya Sulaiman bin Mihran, yang mana satu? Contoh begitu. So sekarang ni ada dua masalah. So dia tadlis. Okey. Tadlis panjang cerita dia. Tetapi Ibn Hajar cover balik. Lakin anis thiqat. So tadlis dia tak ada masalah. Dia cerita panjang, ujung tak ada masalah. Betul kita kena baca sampai habis. Kan dia kata dia mungkin tadlis sikit tapi daripada thiqat. Maksudnya kalau dia sembunyikan pun bukan orang yang dhaif. So tak ada masalah. Bila saya tadlis, orang yang saya sembunyikan tu adalah orang yang okey, tak ada masalah. Tak berubah. Contoh saya kata hadasni Al-Adani ke Ibnu Abi Umar ke Muhammad bin Hayya ke orang yang sama, yang soduk, yang okey. Kan? So maknanya sini satu benda yang menarik saya nak kongsi. Macam mana ulama hadis boleh tahu sampai detail macam ni. Inilah kehebatan ulama hadis dulu. Kita duk ingat duk baca, aku hebat aku baca, bukan aku yang hebat. Ni dia ringkaskan apa yang telah dikaji oleh ulama hadis. Tapi yang pelik dia sampai ke tahap ini. Pertama di hujungnya dia berubah sikit hafazan. Dia test macam mana? Kita nak test macam mana? Kita kata mustaqil ni dia ni pelupa. Tak cakap macam tu ya. Kena bagi bukti. Lupa tahun sekian-sekian sebab dia terantuk kepala dia. So tapi dia tak cerita direct detail tapi saya tahu sebab contohnya saya cek semua kehidupan dia. Saya tahu itu masuk ulama adalah ta'dil yang diringkaskan maklumat mereka oleh Ibn Hajar. Tahu sampai tahap ni. Berubah hafazan dia kat hujung hayat dia. Di sini pula dia tadlis tapi semua okey. Dia tahu. Kita kata tadlis adalah menyembunyikan keaiban sanad. Ulama boleh tahu apakah yang disembunyikan dan siapakah yang disembunyikan. Maksudnya ada mudallis, ada orang yang buat tadlis tapi tak diketahui. Maksudnya diketahui tak dapat detail tahap ni ada, tapi ni detail. Maknanya ni kita kena faham. Di samping kita baca benda ni, kita kena faham bagaimana maklumat tu diperolehi. So kalau kita tahu, kita akan kagum. Iaitu sumber-sumber yang digunakan oleh Ibn Hajar ni kita lebih tebal, lebih panjang dia cerita. Okey, insya-Allah. Kita tengok balik lagi. Itu bukan cerita yang hari ni lah. Ini nak bagi kongsi sikit-sikit. Okey. Dia kata min ru'usi, kita tinggal waw pasal min ru'usi tabaqati tsaminah, tabaqah yang ke-8. Yang ke-8, tabaqah ke-8 kita ingat bahawa tabaqah bermakna zaman. So dia hidup zaman ke-8. Bawah sikit Imam Malik. So dia dari zaman pertengahan tabi'in. Okey. Kita kena tahu sebab apa? Sebab kita takut ada sanad yang kita jumpa Sufyan ni tabaqah yang ke-8 contohnya. Dia ambil hadis daripada tabaqah yang kedua contohnya. Jauh sangat. Tak logik. So ni ada keperluan dia. Kemudian wa kana athbatan nas fi Amr bin Dinar. Allah. Ini satu lagi maklumat. Kalau dia riwayat hadis daripada Amr bin Dinar, settle. Diterima tanpa bicara. Dia paling hebat, paling tepat riwayat dia daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar ramai murid. So di sini kita dapat ulama yang satu lagi yang baru, iaitu dia antara murid Amr bin Dinar, dia yang paling baik. Okey, memang ni kat Mekah ni, ulama besar kat Mekah, dia duduk kat Mekah. Okey. Dia meninggal bulan Rajab tahun, nampak? Okey, tahun dia meninggal. Kita ingat balik yang tadi. Tahun dia meninggal 98. So, dia tabaqah ke-8. Kena tambah 100 ke depan.
Sebab dia tadi tabaqah yang ketiga sampai 8 tambah 100. Ba'dal mi'ah. 9 sampai 12 tambah 200. Ba'dal mi'atain. Okey. Umur dia 91 sana. Dia meninggal umur dia 91. So ni antara yang detail lah, yang panjang. Ni pendek kan. 3 baris yang lebih. So sekarang ni alhamdulillah kita tahu bahawa tadlis dia tak ada masalah. Okey. Cuma sekarang ni masalah apa sekarang? Kalau orang nak check ialah di sini. Apa penting macam ni? Dekat sini penting. Untuk kajian selanjutnya kita akan kaji, contohnya kita kena cari bila hafazan dia berubah, exactly tahun bila. Kemudian kena cek tahun tu, adakah tahun tu dia bagi tahu hadis dekat Ibn Abi Umar. Itu susah. Maksud Ibn Abi Umar ambil pada Sufyan bila? Sebelum hafazan dia berubah atau selepas? Dan yang ketiga, berubahnya adakah sampai rosak hadis atau hanya benda teknikal? Itu kajian yang perlu dikaji. Baru 2 orang rawi kita terpadam lah. Itu maksud. Kan? Okay? Kan? Mana sekarang ni Allahu Akbar. Kan? Tapi setakat ni kita boleh kata secara pandangan kita yang singkat, yang rendah diri ni, kita nampak setakat ni alhamdulillah Saduq seorang, Siqah Hafiz Faqih Imam Hujjah seorang, alhamdulillah lah. Kata Abu Zubair. Abu Zubair masalah yang kedua ialah dia ni Abu pula, tadi Ibnu, ni Abu. Jadi kena cari pada Israh pada Mustaqim. Abu pula ayah Al-Zubair. So dia sebenarnya ada Al-Kunyah. Al-Kunyah tu jamak dia Al-Kuna, bab Al-Kuna. Kamu juga sin selepas tadi tu ada Zai. So jadi huruf Zai lah. Sebelum kami beritahu masalah huruf alif Ibrahim. Ni Abu ni. Abu. So saya speed tadi. Dah speed lah. Ini dia yang buat, bukan saya yang rehearsal tak ada. Okey. Itu harapan. Tentang insya-Allah naik Zaid. Okey. Abu Zubair Al-Makki. Okey, jumpa. Muhammad bin Muslim. So, inilah dia. Abu Zubair ada seorang dia je dalam banyak-banyak 8,000 lebih tu. Okey. So 6331. Nama penuh dia Muhammad bin Muslim. Tapi nama datuk dia lagi best. Kita tengok. Lepas tu huruf mim tadi lah macam biasa. 6331. Tadi lupa Sufyan bin Anas nombor berapa dia? Tak apalah. Saya ada tulis. Itu tadi yang Ibn Abi Umar. Betul, terus. Tak, Sufyan saya lupa. Saya dah tulis kot. Okey. Ini bukan kajian apa ni? Ini bukan kajian apa. Ini entah apa entah, nota ringkas. Apa entah. Itu susah nak cari ni, macam mana? 6331. Nama dia Muhammad bin Muslim. Berapa ramai nama Muhammad bin Muslim? Maksudnya bukan dia seorang lah. Kita tengok. Ke dia seorang Imam Muslim? Kalau dia seorang okey lah. Tak keliru sangat. Merdas ni. Bawah sikit ni. Muzahim, Zain, Sin, okey Sin. Muslim, alhamdulillah. Okey. Nasib baiklah Ibn Hajar bagi tahu ni. Kalau tak kita sangka yang ni. Sama lah. Bawah ada tak? Muslim ada tak? Bawah ni. Ada tak? Ke dua orang ni? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Ada lagi? Lagi? Tengok lagi. Sudah. Oh. Habis mas lama. So ada berapa orang ni? Kita nak cek satu-satu. Sudah. Tak nasib baiklah dia bagi tahu nombor. Okey, 6331 ni lah dia. Okey, apa Ibn Hajar kata? Muhammad bin Muslim bin nak sebut sana. So disebut bi fathil musannah, ta bagi atas, wa sukun dal, dal mati, al mumalah, okey, wa dhammir ra. So tadrus. Nama dia tadrus, terbetul dia. Tadrus, sukun dal mumalah, sukun dal, wa dhammir ra tadrus. Al-Asadi Maula Abu Zubair Al-Makki Saduq. Okey. Kita jumpa Saduq. Ada lagi tu? Ada panjang cerita dia. Ini memang panjang betul ni. Saduq illa annahu yudallis. Sekali lagi masalah. Annahu yudallis. Yang ni pelik sikit.
Yang ni dia bagi tahu tadlis umum, dia tak bagi tahu dia ni daripada siqah daripada apa. Ini masalah. Maksudnya apa? Tadlis dia, kalau kita tengok dari sini lah, tadlis dia meliputi yang siqah dan tak siqah. Ini susah. Maksud tadlis apa? Kalau dia sembunyikan, kalau dia ada buat something dekat sanad tu, kita tak tahu apa dia sebenarnya. Okey. Juga maksud dalam tadlis ialah dia kata an. Kan? Dia kata an. Okay. Bila dia kata an, masalah dia tak kata haddatsana. Apa beza dia? Kalau saya kata haddatsani mustaqil, mustaqil telah memberitahu kepada saya. Kalau saya cakap an mustaqil, mungkin saya dengar daripada orang lain, mungkin saya dengar, saya baca ditulis. So dia boleh sembunyi tau. An daripada, an digunakan oleh muhaddis yang tertentu untuk menyembunyikan keaiban. Keaiban apa? Dia tak jumpa dengan guru dia. Dia nak cover je lah. Dia cakap haddas ni tipu, cover an. Tengok Abu Zubair kata apa sanad ni. Dia kata an. Oh sudah. Kan? So ni sampingan, maklumat sampingan. Kita nak tahu di mana taluk, tapi saya skip terus pada sini. Abu Zubair ni kata an kat sini. Ini masalah. So kita kena check dulu, adakah dia benar jumpa dengan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, atau dia tak jumpa, atau. Okey. Tapi dia soduk. So Ibn Hajar dah ingat kita. Ingat dia soduk tapi dia tadlis. Sebab tu ada orang tulis, di kalangan orang Arab tulis menolak riwayat Abu Zubair daripada Jabir. Ada menolak riwayat Abu Zubair bila dia berkata an. Ni ada kajian banyak dibuat. Khilaf, cerita panjang lebar. Buat PhD semua. Okey. So sekarang ni alhamdulillah satu hadis dah habis satu step, iaitu siapa dia? Soduk Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani, Soduk. Yang ni Sufyan bin Uyainah, semua siqah semua. Okey, ada masalah tadlis ujung. Okey. Sekarang ni masalah kita yang kedua ialah, ataupun maklumat kita yang kedua ialah kita nak mencari adakah tiga orang ni bertemu mengambil hadis daripada sebelum. Itu masalah. Okey. Masalah ni. Kan? Boleh tak kita buka kepada Ibnu Abi Umar sekali? Ibnu Abi Umar 64300. Kita tengok boleh. Maklumat ni memang susah nak cari. Memang susah nak cari, tapi kita cubalah nak tengok. Okey. Sementara mustaqil cari, apa agaknya seorang pengkaji macam kita hari ni, yang sama-sama cari sanad ni, apa agaknya kita nak cakap pada sanad ni? Hukum kita setakat ni lah, setakat kita tahu dia ni soduk, dia ni siqah, dia ni soduk. Apa kita nak kata pada hari ni? Dia ada cara dia. Itu penemuan kita mesti ada hasil. Kita nak cerita ke orang macam ni. Siapa tahu? Ni ramai yang tahu. Beritahu. Maksudnya sekarang ni sanad ni adalah bahan kajian kita. Kita pun dah check siapa dia dan dia dan dia. Okay, apa kita nak cakap pada sanad ni? Kalau orang tanya kita setakat minit, setakat saat tadi, apa kita nak cakap? Boleh cakap ada sahih? Belum lagi. Saya cakap ada hasam tak boleh lagi. Apa kita boleh cakap setakat ni? Ini kita beritahu cara mengeluarkan kajian. Rijaluhu sifat. Rijaluhu sifat. Betul ya? Ini soduk. Rubama dallas. Ini soduk. Rubama dallas. Ini siqat kan. Kita nak cakap rijaluhu siqat bersusah juga. Sebab ini soduk dan ini soduk. Soduk adalah martabat yang keempat, bawah pada siqat. Kalau ikut kajian pembahagian Ibnu Hajar yang 12 tadi. So nak cakap apa? Sanad jayyid. Sanad jayyid lah. Saya nak tanya. Nak tanya? Jawab. Ini kalau yang kita jumpa yang Abu Zubair tu, dia selalu mengikut penilaian Ibnu Hajar ni. Kalau kita jumpa orang lain, contoh macam Zahabi ke, cakap dia Sikoh Hafiz, lepas tu macam orang lain Cik Ibn Madini cakap dia Sikoh Sahabat. Kita nak Muhammad Abdul. Okey. Kita belum pergi lagi kitab-kitab tu. Kita cuma hari ni bengkel kita ialah solely insya-Allah guna takrib untuk kita tunjukkan apa maklumat kita dapat dan apa kesilapan kita boleh buat. Itu tujuan kita. So tak apalah kita yang tu betul, tapi yang tu masalah juga. Contohnya, ambil dari kitab mana tu? Semua tu ambil dari kitab mana? Tak, yang sekarang dilihat. Ambil dari kitab mana? Tak, maksudnya maklumat yang kita Ali
Lidua. Lidua mesti ada kitab lah. Kitab apa? Ada tapi saya tak Ah. sure. Itu dia akan pergi peringkat kedua. Peringkat kedua apa? Ialah ada masalah bila kita cari kita jumpa macam-macam. Ini step yang kedua. Maksud sekarang kita tengok takhrib. Bila kita tengok kitab yang Tapi ini bukan mudallis. ini Menyembunyikan semua. ini mungkin modal lisan. Okay? So sekarang ni tapi lakin anis siqat. Lidua. Okey, lidua siqat. Okey. So sekarang ni yang kita guna ni dari mana Ibnu Hajar ambil? Daripada buku yang lebih tebal. Memang kalau kita buka buku yang lebih tebal, satu hari insya-Allah kita akan buat buku Tahdzibul Kamal. Tahdzibut Tahdzib dulu. Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar juga lebih pernah lebar. Itu kita akan tengok macam-macam. So di sini ialah Ibnu Hajar ringkaskan dan padatkan ini hasil dia. So kita yang mungkin belum sampai nak melihat lagi, kita hanya boleh ambil lah mana ni. Kan? Sekurang-kurangnya dah ada Ibnu Hajar dah buat. Kalau kita mampu, kita kena tengok Tahdzibut Tahdzib. Apa yang ada sebenarnya. Dan kita tengok lagi Tahdzibul Kamal, kan? Al-Mizzi. Apa lagi yang lebih panjang? Baru kita boleh nilai. Adakah kita setuju? Ibnu Hajar kata contoh pada Muhammad bin Yahya ni, Saduq, adakah kita setuju Saduq? Kalau kita tak setuju, itu ada orang buat lah. Itu ada orang buat. Ada ulama-ulama buat. Tapi nak buat tu kena buat analisis perbandingan. Itu memang berat lah. Tapi tak apa, kita beritahu dulu bahawa memang cara tu ada dibuat. Okey, kita balik kepada Ibn Abi Umar. Adakah di sini maklumat yang kita boleh confirmkan dia mendengar daripada Sufyan ataupun dia memang dia mengaji dengan Sufyan? Ada? Kita tengok sama-sama. Muhammad Yahya bin Abi Umar Al-Adani nazilu Makkah yuqal anna Aba Umar kunyatu Yahya saduqun sannafa al-musnad wa kana lazama Ibnu Uyainah. Ini Ibnu Uyainah ialah Sufyan. Mana sekarang ni dalam maklumat yang kecil ni, yang padat ni, kita dah dapat something yang membuktikan dalam apa juga cara bahawa memang dia belajar daripada Sufyan. So kurang-kurangnya masih seorang kita kata apa? Memang okeylah. Dan dia adakah dia mudallis di sini? Ada tak? Tak ada. So dia tak ada masalah diragui, dia pernah jumpa. Sebab dia kata kat sini apa? Apa dia kata? Ibnu Umar kata apa? Qala haddatsana Sufyan. So ni clear. Sufyan telah memberitahu kepadaku. Okey? Kalau kita nak gugat yang clear ni, kita kena cari yang lebih clear, yang lebih kuat untuk menolak bahawa dia ni something berlaku kat sini. Itu maksudnya. So sekarang ni zahirnya, secara kasarnya, secara detailnya kita tak tahu. Secara kasarnya ialah memang okey settle. Di sini Ibnu Uyainah daripada Abi Zubair. Okey, Ibnu Uyainah daripada Abi Zubair. Maksudnya sekarang kita dah confirm ni okey. Dia ni okey lah. Okey, jumpa ni lah. Macam mana kita nampak? Daripada maklumat Sufyan tadi tak ada. Saya rasa lah tak ada. Kalau kita nak check hari, kita boleh check. Okey, sepantas mungkin. Kan? Kita boleh check. Okey, maklumat di sini dia kata Sufyan bin Uyainah, nama penuh dia, gelaran dia, kemudian dia Al-Makki. Di sini point dia. Ada point kat sini. Apa point kat sini? Maksud saya boleh relate tak? Abu Zubair Al-Makki. Sufyan pun duduk di Mekah juga. Di sini ulama hadis dia check sampai tahap tu. Ini buku ringkas, kan? Maksud kalau buku tebal, insya-Allah kita akan jumpa lagi banyak bukti bahawa dia memang jumpa dengan Abu Zubair. Antara bukti dia ialah di sini. Ni. Kalau kita tak sebut sini Al-Kufi je, kita boleh fikir kat mana ni. Boleh jugalah dia merantau. Boleh juga. Zaman dulu ni dia merantau. Walaupun kurang infrastruktur kan itu. Transport. Tapi dia mantau. Kita transport penuh banyak, tapi kita tak mantau. Itu beza kita dengan mereka. Kan? Itu out of topic saja. Off topic. Okey. Sekarang ni Makki sama yang lain ada tak? Okey. Saya katakan bahawa dia di sini Ibnu Uyainah dia ada masalah pertama kita sedar, iaitu dia di Mekah, Abu Zubair kat Mekah. Okey. Masalah kedua adalah dia tadlis. Mungkin dia tak jumpa guru dia. Dia cakap macam jumpa, tapi Ibnu Hajar dah nafikan. Dia tak akan buat begitu melainkan dengan yang benar-benar
baik. So tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. So di sini dia kata Bang An kan. An nampak macam masalah lah pasal kalau betul-betul dia tadlis, tapi tak ada. Okeylah, dia bukan tadlis. Okey, maksudnya Sufyan memang menjaga, dan sampai ke hujung kita tak nampak Ibn Hajar kritik dia bila dia kata dia murid yang paling kukuh teguh daripada Amr bin Dinar. Adakah ini bermakna dengan guru lain dia dhaif? Tak mesti. Cuma yang paling top ialah Amr bin Dinar. Abu Zubair, okey, maksud bukanlah maksud out. Itu maksud dia. Dan satu lagi benda yang kita nak beritahu, bila Ibn Hajar, orang seperti Ibn Hajar, bila dia tengok satu orang rawi, dia akan cuba ringkaskan benda yang paling penting dalam rawi. So kalaulah Sufyan yang ada masalah dengan mana-mana guru, dia pasti akan sebut di situ. Itu point dia. Bila dia tak sebut, maknanya dia okey dengan semua guru dia. Apatah lagi yang memang dia jumpa, berkemungkinan jumpa. Dan satu lagi kita tengok, saya lompat-lompat ni, laju minta maaf. Bila dia meninggal dan bila Abu Zubair meninggal, tabaqah Abu Zubair dengan tabaqah Sufyan, ada kemungkinan tak jumpa? Cuba kita tengok. Dia minta Mustaqil kali. Ini kajian dia je. Dia yang klik. Kita lupa tadi. Tak tengok Sufyan tabaqah mana? Sufyan tabaqah 8. Okey, settle 8. Dia bagi peminat ulum hadis, peminat yang nak belajar lebih lanjut, pelajar dia kena hafal sekurang-kurangnya martabat dan tabaqat. Ada dalam dia punya minda, dia tak hafal sebiji lah, tapi kalau boleh dia tahu. Hafal martabat dulu. Sahabat, siqah, double, atau dikuatkan, siqah 1, lepas tu soduk, lepas tu soduk berayan, lepas tu makbul, lepas tu majul haq. Dia kena hafal. Dia dapat gambaran maksud dia. Tabaqat dia kena nampak tak gambaran? Okey, sekarang ni Abu Zubair mana? Okey, Minar Rabi'ah. Dia meninggal bila? 100 Tabaqah Rabi'ah tambah 1 lah, 26. Okey, itu kita kena ingat dia meninggal Tufiya 126. Ini bukan senyum ini huruf ta. Itu Tufiya, dia meninggal, dia telah mati ya. 126 Hijrah. Dia tabaqah ta, maksudnya tabaqah 4. Sahabat, tabi'in besar, tabi'in tengah, tabi'in bawah sikit. Okey. Sufyan tabaqah 8. Meninggal 198. Okey. Okey. So di antara tabaqah 4 dan tabaqah 8 ada kemungkinan bertemu. Sebab apa? Sebab tabaqah 7 ini pelik sikit, ataupun ini bukan pelik, ini payah sikit bagi yang tak hafal. Tabaqah 7 ialah tabi'in. Okey, settle Tabaqah 8 tabi'in juga, tapi bawah sikit, dan mereka lebih kurang sezaman. So dia ada kemungkinan untuk jumpa tabaqah 4. Settle. Memang boleh jumpa. Sebab apa? Tabaqah 1 sahabat, tabaqah 2 sampai 6 tabi'in, 7 tabi'in. So di mana Sufyan? 8. So dia tak jauh. Okey. Zaman dia memang tak jumpa sahabat lah. Tabaqah kedua pun susah lah, sebab kibar tabi'in. Allahu a'lam, ni kena cek balik adakah Sufyan jumpa kibar tabi'in. Tapi tabaqah 4 yes. Tabaqah 4 siapa? Ibn Hajar bagi contoh. Tabaqah 2 dia bagi Musayyab. Tabaqah 3 Hasan. 4 Zuhri dan Qatadah. Okey. 2, 3, 4. Okey. So sekarang ni dia ada kemungkinan jumpa. Okey, settle. So sekarang ni, ini di antara cara kita confirmkan ni jumpa ni, ini jumpa ni. Hanya satu hadis. Maksudnya, bayangkan ulama dulu mengkaji berapa puluh ribu hadis. Kita satu hadis ni kita dah susah lah. Dah macam rasa macam mana nak cari ni. Ada yang tadi miss kat mana, ada yang nanti dia ingat smile ni je kan.
So, masa sekarang ni masalah seterusnya adalah adakah Abu Zubair jumpa dengan Jabir? Ini susah ni. Kita tengok Jabir tengok. Sahabat Nabi. Jabir ni jaga tentang Jabir ni, Jabir yang lain. Susah juga kan? Sebab dia ambil pada Nabi, so dia Jabir bin Abdullah. Dan Allah Alam mungkin ada banyak lagi sahabat nama Jabir. So sekarang ni adalah Jabir bin Abdullah. Okay, macam mana saya boleh tahu Jabir ni bin Abdullah? Ini susah juga sebenarnya. Sebab Abu Zubair memang dia famous riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Itu maksud dia. Kan? Tapi nak cerita macam mana saya boleh cari sampai jumpa, itu memang bantuan pembacaan dan bantuan kajian orang lain. Kita baca dan baca dan baca, itu maksud dia. Bukan kita cari tau. Okay, masalah kita sekarang, katalah kita tak tahu, susah juga. Kita kena cari Abu Zubair biasa riwayat daripada Jabir mana. Tu cara dia. Satu hal pula, kena cek biodata lebih lanjut, Abu Zubair belajar dengan Jabir yang mana. Ke dia belajar dengan seorang aja Jabir. So itu maksudnya. So sekarang kita dah ringkas ni, step dah lari ni. Sepatutnya kena cari kat sini, tapi kita dah bagi tahu Jabir bin Abdullah. Susah juga. Okey. Ada Jabir bin Umair. Ada banyak Jabir. Itu yang susah. Sahabi you dah betul. Makan Mana? nombor 88. Saya pun dah pening. 882. Mana? Jabir bin Umar Ansari sahabi muqil. Tak banyak hadis. Tak banyak hadis, muqil. Sedikit. Sudah. Sahabat ramai ni. Mana nak cari ni? Okey. Ini sahabat juga, Jabir bin Umar. Ini bukan sahabat. Okey, sebab apa saya tahu dia bukan sahabat? Saya tengok dia kata Salisah, tabaqah yang ketiga. Sahabat ialah tabaqah satu. Akan sama Jabir bin Tariq, sahabi Mana? Sahabi muqil, sahabat lagi. Okey, kemudian ni Jabir bin Abdullah yang panjang lebar ni. Tengok bin apa tu? Tu dia. Nama orang Arab. Kan? Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Betul juga. Kan? Okey, yang ni best maklumat dia. Al-Ansari As-Salami bi fathatain. Dia tolong bagi tahu Salami bukan Salmi, Silami ke Sulami ke. Salami bi fathatain, dua fathah. Dua fathah kat mana? Kat sin lam. Okey, sahabi anak sahabi. Tu mana? Ayah dan juga sahabat. Ayah dia siapa? Allah bin Amr bin Haram. Okey. Ghaza tis'ah ghazwah, dia perang dengan Nabi 19 peperangan. Besar. Meninggal dekat Madinah. Abu Zubair dekat kan? Meninggal dekat Madinah selepas Sab'in, selepas tahun 70 Hijrah. Lebih kurang 70 lebih lah maksudnya. Okey, dia umur 94. Ini Jabir ni pun sahabat juga, sahabi jalil. Khilaf adakah dia lahir dia sempat Badar, perang Badar. Okey. So sekarang ni so ni sahabat, tengok sahabat dia tak beritahu tabaqah mana, sebab dia beritahu sahabi. Okey. So sekarang masalah kita sekarang, pertama Jabir yang mana? Saya dah ringkaskan bahawa ramai yang mengkaji menyebut bahawa Jabir ni ialah sahabat Nabi yang itulah. Okey. Jabir bin Abdullah. Okey. So masalah sekarang ialah adakah dia pernah jumpa, adakah Abu Zubair memang belajar ambil hadis ni dan yang lain dan sebagainya daripada Jabir direct, ataupun daripada orang lain sebab dia dikenali dengan tadlis. Ini memang kajian panjang. Maknanya kalau kita jumpa, kalau kita confirm Jabir ni sahabat, Abu Zubair ni siapa, kita kena confirm betul-betul tak dia ambil hadis ni. Sebab dia yudallis, dia guna an. Okey. Nak cerita panjang payah, tapi saya ringkaskan. Kita kena cari masalah kat sini. Adakah Abu Zubair pernah berkata, walaupun dalam mana-mana sanad, haddatsana Jabir? Itu kena cari. Maksud pengkaji hadis kena cari. Betul tak dia pernah kata satu hari, aku pernah ambil, Jabir pernah bagi tahu aku. Kalau semuanya an, susah. Itu maksudnya. Ya. Dan memang saya nak beritahu, Abu Zubair daripada Jabir memang famous dalam kajian master dan PhD dekat negara Arab. Dalam laman web, dalam buku cetakan, memang tajuk ni menarik dan memang ditulis, dan ramai yang bagi pandangan bahawa Abu Zubair ni dengan Jabir ni macam mana cerita dia.
Ini maksudnya bukan benda boleh kita ringkaskan dengan mudah. Kita tengok, oh Jabir settle ni, Zubair mak ambil hadis. Kan? Tengok tarikh mati, meninggal tahun bila, duduk dekat mana, meninggal dekat mana, umur berapa. Yang ni pula Abu Zubair meninggal tahun bila, boleh tak jumpa. Sebab dia tabaqah 1. Confirm. Abu Zubair tabaqah apa tadi? Dia tahu? Zubair Rabi' 4, kan? So tabaqah 4 ialah tabi'in. So di sana ada kemungkinan besar tabi'in ini memang jumpa sahabat sebab tu nama dia tabi'in. Kan? Tabi'in. Tapi tabi'in yang mana? Dia bukan tabi'in tabaqah kedua yang besar, yang confirm settle banyak riwayat pada sahabat seperti Sa'id bin Musayyib ataupun Musayyab orang panggil. Memang Sa'id bin Musayyib ni memang confirm menuntut dengan sahabat-sahabat, memang besarnya hidup zaman tu, memang dia pun menantu Abu Hurairah. So settle. Tabaqah yang kedua, apa Ibn Hajar kata, tabaqah pertengahan tabi'in. Seperti Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Sirin. Settle, dia meninggal 110. So memang boleh jumpa dengan sahabat. Ibn Sirin jumpa dengan Abu Hurairah, Hasan Basri jumpa dengan ramai sahabat. Hasan Basri tadlis. Dia ada irsal, dia mursal. Dia banyak cakap daripada Rasulullah. Dia tak jumpa Nabi. So tu kes lain kena bincang. Kalau sanad tu ada Hasan Basri, memang kena cek habis-habisan. Okey. Tapi dia hebatlah. Kemudian tabaqah yang ketiga tabi'in juga. Seperti Qatadah dan Zuhri. Dia banyak riwayat daripada tabi'in besar. Cerita oleh Ibn Hajar. Dan tabaqah yang keempat baru datang Abu Zubair. Nampak? Sekarang ni masalah besar. Dia confirm tabi'in, tapi dia bukan tabi'in yang jumpa ramai sahabat. Sebab jumpa ramai sahabat ialah tabaqah kedua dan ketiga. Ketiga pun tak ramai sangat. Dua tu paling ramai. So dia yang keempat. Yang keempat, maksudnya sekarang ni bila dia yang keempat, kita kena hati-hati siapa sahabat yang dia jumpa. Confirm dia tak jumpa semua. Sebab kadang-kadang mungkin sahabat meninggal awal. Abu Bakar Siddiq meninggal 13 Hijrah. Abu Zubair umur berapa tahun? Contoh. Umar bin Khattab meninggal 23 Hijrah. Adakah Abu Zubair sempat jawab kepada Umar? Aisyah meninggal 50 Hijrah lebih. Adakah Abu Zubair sempat? Ada ulama kata dia tak sempat. Apatah lagi Jabir yang meninggal bila? 70 lebih. 94 kan? Jabir 94. Umur 94. Dia meninggal tahun 70. Tahun 70 ni memang Abu Zubair ada. Sebab Abu Zubair meninggal tahun bila? 1, 2 je lah. Saya lupa. Ni sahib kitab. Abu Zubair meninggal bila Abu Zubair? Ni tulis lah, saya tulis. Dengan saya tulis. Okey. Cuma tu pula. Kan? So sekarang ni agak-agak umur Abu Zubair berapa masa Jabir meninggal? Ini bukan benda kecil je. Kan? Berpeluh kita dalam 4 ekor. Kan? Kalau tak peluh tak okey lah. Okey. Okey. So Jabir umur 90. Meninggal 70 Hijrah lebih. Katalah 71 dia meninggal. Abu Zubair masa tu meninggal 126. Umur berapa dia meninggal dia sebut? Kena cari umur pula. Biasalah dia meninggal mungkin umur 70 ke 80 ke tu. So dia muda masa tu. Adakah dia sempat jumpa Jabir? Belum cerita pasal tempat lagi, Makkah ke Madinah. So di sinilah cerita dia. Di sini kita ada masalah cukup besar. Okey. Tapi kita akan selesaikan insya-Allah sebab kita tak nak bengkel kita habis tergantung. So di sini kesimpulan mudah dia. Cara kita nak check ialah apa kata Tirmizi pada hari ni. Tu dia. Itu je lah. Kalau kita hormat dia, kita kena ambil pandangan dia. Kan? Bila kita dah check, konon-konon kita ni pengkaji lah. Ni konon lah pengkaji ya. Kita check ni semua, kita pun masya-Allah. Lepas dia bercerita ke orang, benar Nabi Umar. Satu hadiah kan. So sekarang ni kan, insya-Allah saya akan bagi sanad daripada sini. So diriwayatkan terus satu hadis kan. So hadis dia ialah di sini. Nabi ditanya, ni saya tinggalkan tergantung ni, insya-Allah. Sebab kita perlukan banyak rujukan, tak cukup dengan takrib. Tapi cukuplah dengan takrib sekadar ini je. Itu masuk ayat saya entah macam mana maksud dia. Di sini ialah soalan kepada Nabi, ayyus salati afdal? Manakah solat wahai Rasulullah yang paling baik? Maksudnya solat sunat di sini. Maksudnya macam mana bentuk solat tu nak kata paling baik. Nak rehat kan sekarang?
angkat. Boleh? Sambung. Sikit. Okey. Jawapannya tulul qunut. Panjang qunutnya. Boleh beza qunut panjang, qunut pendek. Pendek? Okey. So masalah dia ialah dia cerita pasal bukan pasal doa qunut. Dia cerita qunut maksudnya adalah apa? Berdiri. Diam. Okey. Macam mana saya tahu? Ni. Takkan saya tiba-tiba tahu. Siapalah kita? Kita tengok bab lah. Rupanya Tirmizi dah pun buat bab. Bab tulul qiyam. Dalam bab dia tulis qiyam, diri. Diri. Dalam hadis ada qunut. Itu cara Tirmizi hin makna qunut. Itu cara imam. Kita makmum. Susah. Okey. So sekarang ni kita rehat dulu. Lepas ni kita akan tengok apakah kata Tirmizi. Seolah-olah dia pun cek hadis tu sama macam kita lah. Kan? Seolah dia sama, cuma alat dia berbeza. Kita guna sampai dia overcraft lah. So sekarang ni siapa sampai dulu? Sampai ke tak? Kita makan dulu insyaAllah. Dia pun tak Ada tak makanan? Dia pun tak ada takrib ni. Dia tak ada takrib. Sebab takrib tak ada zaman dia. So macam mana nak beli takrib? Tak ada PDF. Dia tak, memang confirm. Sekarang ni Tirmizi akan memberi penilaian dia dan kita akan letak pada tempat dia. Kita makan dulu. InsyaAllah ada makanan, saya pun tak tahu. Ada makanan dia.